Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, dalam bahagian pengantar tafsir Al-Quran ini, saya nak mengajak tuan-tuan untuk mengenai satu hakikat yang penting, iaitulah dalam mentafsirkan Al-Quran, antara ilmu yang disepakati oleh para ulama perlu ada kepada seorang ahli tafsir. Ini saya sampaikan bukan atas dasar untuk memaklumkan saya seorang mufassir, tidak, tapi ini disiplin yang dipegang oleh mereka. Saya cuma memindahkan pandangan-pandangan ini, moga ada manfaat untuk kita semua. Iaitu ilmu yang diperlukan oleh seorang yang ingin memperoleh keahlian dalam pentafsiran Al-Quran ini. Yang pertama sekali bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Dengan ilmu ni diketahui syarah kata-kata tunggal. Mujahid berkata orang yang tidak mengetahui seluruh bahasa Arab tidak boleh mentafsirkan Al-Quran. Yang kedua, apa yang diperlukan adalah kemampuan grammar bahasa Arab, iaitu undang-undang ataupun aturan-aturan baik mengenai kata tunggalnya, tarkib-tarkibnya. Ini boleh dipelajari menerusi ilmu nahwu dan juga tasrif. Yang berikutnya adalah keperluan seseorang ahli tafsir itu memahami ilmu ma'ani, bayan dan juga badi'. Ini ilmu ma'ani adalah khasiat-khasiat perbicaraan dari sudut memberi pengertian. Kemudian ilmu bayan itu susunan perkataan yang berlainan. Ilmu badi' pula adalah dengannya diketahui jalan-jalan keindahan dalam pertuturan itu. Dan lagi syaratnya adalah dapat menentukan yang mubham, yang menjelaskan yang mujmal, dan mengetahui sabab nuzul dan juga nasikh dan juga mansukh. Ini penjelasan yang diambil daripada hadis-hadis seperti yang telah kita huraikan dalam kuliah yang terdahulu, iaitu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan diberikan satu yang menyerupainya, iaitu as-sunnah yang menguraikan Al-Quran. Kemudian lagi syarat untuk menguasai tafsir Al-Quran ni, ilmu yang perlu ada, rukunnya adalah mengetahui ijmal, tabiin, umum, khusus, itlaq, taqyid, petunjuk suruhan, petunjuk larangan dan sebagainya. Ini dipelajari dengan ilmu usul fiqih. Kemudian juga memahami ilmu kalam dan ilmu qiraat. Jadi dengan ilmu qiraat dapat diketahui bagaimana kita menyebut kalimah-kalimah Al-Quran, dan dengan dialah kita dapat tarjihkan sebahagian kemuhtamilan ataupun muhtamilat yang terdapat padanya. Adapun bertafsiran dikatakan tafsiran dengan fikiran yang dilarang oleh hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i, maka jika hadis itu dipandang benar dalam mentafsirkan Quran dengan tidak mempedulikan sunnah, tidak mempedulikan athar dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, dan mentafsirkan Quran mengikut emosi adalah satu yang diharamkan. Apabila seseorang hendak memahami Al-Quran, maka hendaklah dia mengambil satu tafsir yang mu'tabar, memperhatikan tafsiran yang diberikan oleh beberapa tafsiran yang lain untuk mengetahui tahqiq apa yang telah dilakukan ulama tafsir terhadap ayat yang dimaksudkan. Sungguh tidak tepat jika kita dalam usaha memahami satu ayat berpegang pada satu tafsir saja. Kerana yang demikian mungkin kita memegang apa yang telah dibantah dengan alasan yang kuat oleh para mufassir yang lain. Dan jika kita hendak menterjemahkan satu ayat, maka hendaklah kita perhatikan tafsir lafaz ayat yang kita maksudkan agar terjemahan kita tepat seperti yang dikehendaki. Kadang-kadang orang menterjemahkan ayat dengan berpegang pada bahasa Arab yang telah ada dengan tidak memerhatikan makna-makna yang dimaksudkan dari kalimah yang hendak diterjemahkan. Antara itu, terjemahan ini akan menemui satu kekeliruan. Kepada pengajar-pengajar tafsir dianjurkan supaya sebelum mengemukakan tafsir satu ayat, hendaklah memperhatikan tafsir-tafsir yang berdasarkan kepada riwayat dan tafsir-tafsir yang bersifat dirayah. Jika pengajar itu seorang yang rajin muhakkik, rajin melakukan tahqiq, maka hendaklah dia menerangkan cara tahqiqnya, metodnya, manhajnya. Jadi inilah di antara perkara yang perlu kita faham dalam disiplin ilmu tafsir. Tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, begitu juga dalam mempelajari tafsir ini, sedikit makluman untuk kita faham kalimah-kalimah yang akan selalu didengar bila mentafsir Al-Quran. Bahawa antara perkara-perkara, perkataan-perkataan, istilah yang dipakai dalam tafsir ini, antaranya bersifat nas am. Nas am inilah nas yang beri makna umum. Itu menunjukkan kepada lebih dua hakikat, seperti perkataan ar-rijal contohnya, ataupun an-nas. Jadi kata ni mengenai lebih dari dua orang dengan umum, iaitu mengenai perkara ini, dan keumuman itu petunjuknya kepada lebih dari dua orang dinamakan sebagai umum. Jadi kata-kata yang dipandang umum petunjuknya telah dijelaskan dalam ilmu usul, seperti kata-kata jama'. Jadi ini satu daripada perkataan yang biasa digunakan oleh ahli tafsir. Yang kedua, khas.
Khas ini merujuk kepada satu yang tertentu seperti perkataan Ahmad, nama orang. Dan jika dipandang khas, kalimah yang umum dari satu jurusan menjadi khas dari jurusan yang lain, seperti perkataan mukminun contohnya. Kemudian kita juga akan berjumpa dengan perkataan mutlak. Mutlak ini adalah menunjuk kepada satu sahaja tapi tidak dikaitkan dengan satu. Contohnya umpamanya perkataan seorang budak sahaja tapi tak ditentukan budak yang bagaimana. Kemudian perkataan yang kita sebut dalam pentafsiran Quran juga, para ulama ada menggunakan perkataan muqayyad. Muqayyad ini menunjuk kepada satu yang dikaitkan dengan satu sifat. Contohnya seorang berkata seorang yang beriman. Kita juga akan bertemu dengan perkataan mujmal. Apakah maksud mujmal? Mujmal ni adalah nas yang menunjuk kepada satu petunjuk yang tidak terang, apa yang dikehendaki sebelum datang pentafsirannya ataupun pentabiinnya ataupun pentafsilannya. Juga kita akan berjumpa dengan perkataan muskil, iaitu satu yang tersembunyi dengan sebab satu lafaz itu sendiri. Juga perkataan khafi, ini adalah perkataan nas yang tidak terang maknanya kerana satu hal yang arid yang mendatang. Juga kita akan jumpa perkataan mufassar, mubayyan, mufassal, muhkam, mutasyabih. Ini merupakan perkataan-perkataan yang digunakan dalam pentafsiran Al-Quran. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, begitu juga kita akan jumpa perkataan kinayah dan banyak lagi. InsyaAllah saya akan sebut perkataan-perkataan ini dan menjelaskannya bila tiba waktunya kelak. Jadi kembali kita kepada isu tafsir ini tadi. Sebelum kita masuk kepada tafsir surah, saya nak terang kepada tuan-tuan tafsir, sejarah ilmu tafsir ini. Jadi tafsir pada masa sahabat, daripada zaman Nabi SAW, bagaimana cara para sahabat mengetahui tafsir. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab menurut uslub-uslubnya. Jadi seluruh lafaz Al-Quran adalah bahasa Arab yang asli, terkecuali ada beberapa perkataan berasal dari bahasa lain yang telah menjadi bahasa Arab sebelum Al-Quran diturunkan lagi. Jadi meraihkan penggunaan yang telah ada dalam orang-orang Arab itu yang dipinjam, diambil daripada perkataan-perkataan bangsa-bangsa lain, maka Quran turun membawakannya sebagai satu pengiktirafan dan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW menerima setiap ayat Quran, langsung menyampaikannya kepada para sahabat serta mentafsirkan mana yang perlu ditafsirkan. Pentafsiran Rasulullah ni ada kalanya merupakan sunnah qauliyah, ada kalanya sunnah fi'liyah, ada kalanya sunnah taqririyah. Jadi dalam pada itu tafsir yang diterima dari Nabi sedikit sekali. Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi mentafsirkan hanya beberapa ayat sahaja menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jibril AS. Oleh kerana mengetahui tafsir ni perkataan sangat penting, maka para sahabat bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, memahaminya, menghayati maksudnya. Kata Abdul Rahman As-Salami, haddathana alladhina kanu yuqri'unana Al-Quran ka Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu min nabi عشر آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيها قالوا فنقلنا القرآن والعلم والعمل. Itu orang-orang yang mengajar kami Al-Quran seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lain, menerangkan kepada kami bahawasanya mereka mempelajari ayat daripada Nabi 10 ayat, mereka tidak mempelajari ayat yang lain, sehinggalah mereka mempelajari ayat yang 10 itu, beramal dengannya, mempraktikkan isi kandungnya. Mereka berkata kami nukilkan dari Rasulullah SAW bukan sahaja ilmunya, bahkan amalannya sekali. Memang apabila mereka tidak mengetahui makna satu lafaz Quran, segera mereka bertanya kepada Rasulullah SAW atau sama para sahabat yang dapat menjelaskannya. Contohnya seperti dikatakan oleh Ibn Muawiyah, "Mathal ladzina yaqra'una al-Quran wa hum la ya'lamuna tafsirahu, kamathali qaumin ja'ahum kitabu malikihim lailan wa laysa 'indahum misbahun fatadakhalathum raw'atun wa la yadruna mal kitab. Wa mathal ladzina ya'rifuna tafsirahu kamathali rajulin ja'ahum bimisbah faqra'u ma fil kitab." Perumpamaan orang yang baca Al-Quran sedang mereka tidak mengetahui tafsirnya, seumpama orang datang kepada mereka sepucuk surat dari raja mereka pada waktu malam, sedangkan mereka tidak mempunyai pelita. Mereka dikuasai rasa takut terhadap raja mereka itu, mereka pun tidak mengetahui makna kitab tersebut. Manakala orang yang memahami tafsirnya adalah seumpama seorang yang dibawa kepadanya lampu, maka dapatlah membaca apa yang tertulis dalam surat itu. Jadi mempelajari tafsir ini tidak sukar bagi para sahabat, kerana mereka menerima Al-Quran langsung daripada sahibul risalah, daripada Nabi SAW sendiri. Mereka mudah mengetahui tafsir Quran, mudah memahaminya kerana Quran itu dalam bahasa mereka, dalam suasana peristiwa yang turun yang mereka saksikan. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir zulum dalam ayat surat Al-An'am yang ke-82. Mereka yang tidak, walam yalbisu imanahum bizulmin, orang yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Lalu Nabi pun menerangkan kepada mereka yang dikehendaki dengan zulum itu kezaliman, itu maknanya syirik. Baginda menjelaskannya dengan tafsir daripada surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik itulah kezaliman yang besar. Jadi para sahabat pada peringkat awal merasa bimbang, gusar. Mereka melakukan dosa, mereka beriman sama-sama melakukan kesilapan. Adakah ayat itu kena pada mereka? Bertanya kepada Rasulullah, siapakah di kalangan kita ni tidak melakukan kezaliman Rasulullah? Maka Rasulullah pun menenangkan mereka dengan baca ayat daripada surah Luqman ayat ke-13, bahawasanya makna zulm, kezaliman, kejahatan itu yang mereka bimbang kena pada diri mereka, karakter tersebut, rupa-rupanya yang dimaksudkan Allah SWT adalah
syirik rupa-rupanya. Jadi Nabi telah menerangkan perkataan zulum, zalam, zulumat. Itu adalah kegelapan yang bererti maksiat dilakukan adalah perbuatan syirik rupa-rupanya. Jadi Ali radhiyallahu anhu kata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Yaumal Hajjil Akbar. Maka apakah maksud Yaumal Hajjil Akbar itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Yaumun Nahar, itu merupakan hari raya kurban. Bukannya haji raya akbar, haji akbar yang dimaksudkan oleh orang awam bahawa ia jatuh pada hari Jumaat wukufnya. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli tafsir yang mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun di kalangan fuqaha yang mengatakan demikian. Elakkan daripada mengatakan satu perkara yang menampakkan kejahilan diri kita sendiri, tuan-tuan perempuan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Jadi Nabi ditanya oleh Ali radhiyallahu anhu, apakah maksud Yaumal Hajjil Akbar dalam surat Taubah itu? Yaumal Hajjil Akbar, innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Jawapan Nabi, maksud Al-Hajjul Akbar itu ialah hari penyembelihan. Berarti setiap kita yang pergi menunaikan ibadah haji, mereka telah menikmati, mendapat kelebihan Haji Akbar. Maka aku pun mentafsirkan Yaumul Hajjil Akbar itu dengan tafsir yang diberikan oleh Nabi kepadaku. Memang tidak sedikit dalam Quran ayat-ayat yang tidak dapat kita ketahui maksudnya dengan hanya mempergunakan kekuatan bahasa saja, tuan-tuan. Umpamanya, apakah yang dikehendaki dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar, kalau kita terjemahkan dari sudut bahasa Arabnya, berarti Lailatul Syaraf ataupun Lailatul Hisab, telah ketentuan, malam ketentuan. Apa maksud ketentuan itu? Dan daripada itu, tiadalah semua sahabat sama darjat kefahaman terhadap Al-Quran. Kerana ada di kalangan mereka yang merupakan ulama, ada di kalangan mereka merupakan awam. Walaupun Ibn Khaldun ada menjelaskan bahawa semua sahabat memahami Al-Quran, mufradatnya, tarakibnya, tapi tidak semua anggota masyarakat memahami dengan sempurna maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kerana litafawut darajati ma'rifatihim wa qudratihimul ilmiyah. Tidak sama kemampuan bahasa di antara seorang dan yang lain. Latar belakang ilmunya, sakafahnya, talentnya. Maka para sahabat dalam Al-Quran dan mengetahui tafsir Al-Quran lebih kurang kefahamannya dan tafsirannya kerana mereka tidak semuanya memiliki alat yang cukup, kemampuan bahasa dan juga ilmu yang cukup, berbeza-beza satu sama lain. Ada antara mereka yang sangat luas kefahamannya. Sejak zaman jahiliah, kesusastraan yang ada padanya. Ada yang terus-menerus menyertai Nabi, mempersaksikan sebab nuzul. Ada kalangan mereka yang mengetahui dengan sempurna adat taklid orang-orang Arab. Ada yang mengetahui dengan baik sikap ataupun tingkah laku orang Yahudi kerana mereka bergaul dengan orang Yahudi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka para sahabat pada umumnya tidak menulis tafsir-tafsir sebagaimana mereka tidak menulis juga pada peringkat awal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, semua tafsir pada zaman sahabat seperti yang telah kita jelaskan. Mereka mempunyai penguasaan bahasa Arab sebahagiannya. Yang tidak memahami bertanya sesama mereka, dan ada yang di kalangan mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menjelaskannya. Mudah-mudahan perkara ini beri kefahaman kepada kita sebagai sejarah tafsir Al-Quran sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah nanti kita akan lanjutkan lagi kefahaman ilmu tafsir ini pada zaman para sahabat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.